Okey, Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua guru-guru yang sedang berada dalam Google Meet. Okey, malam ni kita nak belajar ni pembinaan portal carian sijil dari A sampai Z. Sebenarnya dia bukan tertumpu pada sijil sahaja. Kalau kita nak buat macam tadi kata apa? Masukkan nombor IC, keluar kad pengenal, keluar maklumat pelajar pun boleh. Kalau kita nak buat pasal laporan pun boleh. Benda ni semua kita boleh pelbagaikan lah. Tapi untuk contoh yang sekarang ni saya buatkan untuk sijil. Sebab sijil ni cikgu-cikgu suka kumpul. Dia dah masuk satu kursus, dia dengar sampai habis, lepas tu dia nak minta sijil. So cara dia yang mula-mula guru-guru perlu isi form dalam Google Form. Lepas tu guru-guru tu nak tahu hujung dia mesti dapat sijil. Tapi dia tak tahu macam mana pembinaan dia. So ini kita go through satu persatu lah. Alright, selamat datang kepada guru-guru yang baru join. Okay, so kalau dah ready, ada pensel ke kertas ke, nanti take note lah. Tulis sikit-sikit mana poin-poin yang penting. Kalau tak tahu ataupun tak sempat nak catch up, tak apa. Boleh tengok ulangan nanti, saya share link dekat dalam group. Alright, so first kali guru-guru perlu tahu macam mana nak bina borang guna Google Form. So untuk projek ni, saya tahu boleh. Okay, bagus-bagus. Macam ni lah respon. Okay, first kali kita pergi dekat Google Drive. Lepas tu kita buatkan satu folder. Kemudian kena ada beberapa item ni lah. Yang pertama sekali kena ada Google Form. Lepas tu kena ada Google Sheet. Dan juga kena ada Google Slide. Ni saya baru buat tadi. So kita go through satu persatu. First kali adalah Google Form. Okay, pastikan guru-guru dah tulis tajuk dia dekat belah atas. Ini saya buat contoh saja, borang penyertaan khusus Cikgu Taufik. Okey, lepas tu soalan pertama kita akan tanya dia nama guru. Kita buat short answer, lepas tu required. Okey. Soalan kedua, nombor kad pengenalan, short answer, required. Soalan ketiga, tajuk khusus. Yang ini kalau kita ada banyak list of khusus, kita boleh buat lah. Contohnya kita nak buat bina Google Form. So nanti guru-guru tu dia tinggal pilih je tajuk yang mana satu dia nak ambil untuk sijil dia. Formula Google Sheet. Ni contoh lah Kalau nak buat satu sahaja pun boleh, nak buat banyak pun tak apa. Lepas tu kita set required. Ini selesai untuk Google Form. Dah buat yang ini asas, pergi dekat bahagian setting dekat gear tu. Klik situ, lepas tu kita nak collect email address. Sebab email address ni yang kita akan hantar balik sijil dia. Kemudian kalau ada restrict ni, open lah. Ini pun terpulang juga. Ada orang dia suka dalam domain yang sama je. Ada orang dia suka open. So saya untuk tujuan contoh ni saya open je. Lepas tu yang lain-lain biarkan sahaja, klik save. Kemudian klik dekat button preview ni. Okay, so Google Form kita dah siap. Alright, saya boleh ambil copy link ni. Biasanya cikgu-cikgu bagi link yang panjang ke ataupun buat macam mana? Boleh share sikit? Siapa yang boleh buka mic ke? Adakah cikgu-cikgu edarkan link yang panjang ni pendek? Okey. So tahulah kan kalau nak pendekkan guna tu dah tahu dah. gg.gg. Oh, famous. Okey. Selain gg.gg ada banyak lagi Ada bit.ly. Ni link shortener. Lepas tu ada bit.do. So boleh pilih mana-mana lah yang bersesuaian. Untuk contoh ni saya try guna bit.do. Form khusus. Okay. Lepas tu I'm not a robot, shorten. Tengok jadi ke tak jadi. Okay. So dah dapat dah bit.do/form khusus. Kita copy benda tu. Tiny URL pun betul. Lepas tu kita paste dekat. Sebarkan lah kepada anak murid ke kepada kawan-kawan kita supaya dia orang boleh isi. Okay. Disebabkan malam ni untuk tutorial sahaja. So cikgu-cikgu dipersilakan isi. Tapi bahagian nombor kad pengenalan ni letak yang tipu-tipu pun tak apalah. Tak semestinya letak yang betul. Ini untuk tujuan contoh saja. Saya pun isi juga olok-olok. So kalau ada 2-3 orang isi ataupun yang ini first round ni biar saya seorang isi. Sebab nanti kita nak setting dulu sijil tu.
Nanti kalau cikgu-cikgu dah isi dulu, nanti tak dapat lah sijil. So yang first ni biar saya isi dulu sebab kita tak setting lagi dekat bahagian Google Sheet. Okey, nombor kad pengenalan 90 09 09 01 1234. Okey. Tu submit. Harapnya tak ada cikgu-cikgu yang dah isi lah Okey, so dah siap bahagian yang pertama. Okey, yang ini dah siap. So sekarang kita pergi dekat bahagian kedua, kita nak setting AutoCAD pada Google Sheet. Alright, selamat datang kepada guru yang baru join. Sekarang kita tajuk yang nombor 2 ni, setting AutoCAD pada Google Sheet. So, macam mana kita nak buat benda tu? Okey. Kalau kita dah siap Google Form ni, kita pergi balik dekat pensel dekat belah bawah kanan tu. Kemudian kita pergi dekat bahagian responses. Pergi bahagian responses, kita tengok dah ada seorang isi. Which is saya lah tadi. Olok-olok isi. Lepas tu kita klik dekat ikon warna hijau tu. Google Sheet. Klik dekat situ. Nanti dia akan buka satu lagi tab baru. Ini adalah Google Sheet. Harapnya semua cikgu-cikgu dah familiar lah dengan Google Sheet ni. Ini adalah Google Sheet ni macam Excel tapi dia Google punya produk. Okey, Cikgu Ahmad tanya bil AutoCAD satu hari PDF. Apa maksud dia tu? Bilangan AutoCAD satu hari PDF. Nanti Cikgu Ahmad boleh explain sikit. Buka mic ke. Jana sijil. Bil AutoCAD. Maksimum rasanya maksimum pun 1005 juga kot. Nanti kita check. Okey. So bila dah siap yang ini, form responses. Apa yang biasanya kita boleh buat adalah kita pergi tekan add sheet. Tekan tambah. Lepas tu yang sini kita boleh buat format. Tulislah apa-apa nama pun boleh, tak kisah. Lepas tu kita boleh letakkan formula. Sama dengan array formula. Array formula, lepas tu dia tanya apa yang kita nak arraykan. Kita boleh ambil daripada form responses 1. Kita klik kolom A sampai E. So, kita type sama dengan array formula. Lepas tu form responses 1 daripada A sampai E. Okay. Lepas tu kita tutup kurungan. Tekan enter. So dia akan pindahkan sahaja pergi dekat sheet yang sebelah. Kemudian kita nak tambah lagi satu kolom dekat belah tepi ni. Kita nak. Okay. Alright, selamat datang pada Cikgu Fu. Okay, dekat sebelah ni kita nak pecahkan kita punya timestamp ni. Timestamp ni kalau nampak dia ada tarikh dengan masa. So kita nak dapatkan tarikh sahaja. Ada cikgu-cikgu yang tahu macam mana nak pecahkan dapat tarikh sahaja daripada data yang belah sini? Kalau ada boleh share. Ada? Tahu? Tak tahu? Split. Okay, power ni. Alright, betul. Split. Lepas tu kita pergi dekat kolom dekat sel A2. Lepas tu comma. Lepas tu pembuka kata, jarak, penutup kata, comma. Lepas tu kosong Kosong ke satu? Satu. Cuba test. Okay, betul lah. Satu. Sama dengan split A2. Lepas tu pembuka kata. Lepas tu ada jarak. Pembuka kata lagi. Koma. 1. Koma. 1. Tutup kurungan. So nanti dia akan pecahkan yang belah timestamp ni kepada tarikh dan juga masa. Masa ni kita tak nak tapi biar je lah dekat belah tepi tu. Okay. Apa lagi kita nak buat? Dah. Okay. So apa yang biasanya saya buat, saya tutup. Tak payah tutup lah. Biar je. Okay. Dah siap Alright. So dekat sini untuk tipik formula. Okay. Kejap. Copy, paste. Alright. So dekat Google Sheet ni kita dah hampir siap. Kita belum siap lagi ni. Kita nak kena buat tapak. Oh, lupa nak tambah kat sini. Sebelum buat yang benda ni, kita kena ada lagi satu. Nombor 2. 1. 2i. Siapkan tapak sijil. Okay. Tapi tapak sijil ni rasanya kita buat dulu. Barulah kita settingkan AutoCAD. Sorry kita baru nak adjust balik ni.
Okey, so sekarang kita nak siapkan tapak sijil. Okey. Kalau nak asingkan perkataan guna formula sama, asingkan perkataan, maksudnya apa tu saya tak apa faham tu kalau nak asingkan perkataan. Okey. Ini tutorial macam mana nak siapkan tapak. Okey, dekat dalam folder Google Drive kita tadi ni, kita pergi new, lepas tu pilih Google Slide. Ada orang dia suka guna Google Docs, tapi saya personally saya suka guna Google Slide. Okey, bila dah buka Google Slide, first sekali cikgu rename lah dekat belah atas ni. Alamak. Okey, dekat belah atas ni cikgu rename dulu. Pastikan tajuk file tu mudah yang ingat lah. Kemudian pergi dekat bahagian file, menu file, turun bawah, pergi dekat bahagian page setup. Bahagian page setup, biasanya dia akan buat dalam bentuk macam segi 4 tu kan. So kita nak buat kita punya sijil ni bentuk A4. Nampak tak? Belakang tu bentuk A4. So kita kena buat custom. Biasanya dia akan bagi standard ni, 4:3. So cikgu-cikgu boleh pilih custom. Lepas tu dekat inci 8.27 darab 11.69. Ni pun saya pastekan lah. File, page setup, custom 8.27 darab 11.69 inci. Okey. 4:3 tu kertas saiz apa cikgu? 4:3? Mana ada 4:3? Oh, 4:3 ni standard biasanya untuk Google Slide. Biasa kalau kita buka Google Slide yang kosong, dia akan bagi 4:3. So kita pilih yang custom, kita pilih size A4. 8.27 maksudnya yang ini A4 style menegak. So kalau kita nak A4 style baring, landscape, kita terbalikkan ni. 11.69 kita pindahkan dekat belah kiri, dekat width dia. Height dia nanti dah akan jadi 8.27. Okay, bila dah siap, klik apply, dia akan adjustkan lah kita punya ni. So bila dah ada Google Slide ni, cikgu-cikgu boleh masukkan je lah. Add text, letak kat atas, tajuk dia sijil apa penyertaan. Lepas tu buatkan benda ni. Kalau tak tahu apa ayat-ayat ni, boleh Google je, pilih apa-apa template sijil sekolah ataupun sijil kursus ke, carilah. Okay, kemudian kita nak kena masukkan benda-benda ni, item-item ni. Okay, yang pertama adalah nama guru. Kenapa kita nak letak nama guru? Kita pergi dekat yang Google Sheet ni tadi, kena pastikan kita punya item tu sama macam dekat dalam Google Form. Marker, betul, pandai ni. Wih, ini dah boleh mengajar dah. Okay, kita punya marker tu mesti sama dengan tajuk yang ada dekat dalam Google Form, Google Sheet tadi tu. Okay, kemudian kita masukkan icon ataupun simbol apa ni nama dia? Less than or more than ni. Less than 2 kali, lepas tu dekat belah sana tutupkan dengan more than. Kita buat untuk semua marker-marker kita ni. Okay. Alright, so bawah sekali tak perlu sebab di rumah masing-masing secara atas talian ni, biar je lah. Lepas tu cikgu-cikgu boleh adjust lah. Mana tahu nak ada sign kat belah bawah tu, okay, boleh pilih tukar font. Kalau font kat sini tak ada, boleh pilih more font. Kemudian nak masukkan background macam mana? Patutnya tahulah kot. Kita boleh insert, image, search ataupun by URL ke. Tak kisah mana-mana. Kalau kita dah ada dekat komputer kita, upload from komputer. Lepas tu tarik lah. Okay, dah siap kita punya tapak. Setakat ni okay ke? Boleh letak nombor siri sijil. Okay, cikgu ni dah advance ni. Nombor siri sijil tu dah tinggi dah tu. Kalau reti buat, okay, boleh. Silakan. Ini untuk yang asas dia dulu. Okay, so yang ini dah siap. Siapkan tapak sijil. Okay, so sekarang kita nak siapkan balik AutoCAD kita pada Google Sheet. Mana tadi? Okay, kita patah balik dekat Google Sheet. Kita pergi dekat add-on. Okay, kita pilih AutoCAD. Lepas tu kita pilih launch. Add-on, AutoCAD, launch.
Kena ingat formula untuk nombor siri, betul. Dia ada formula dia. Okay, untuk yang asas ni rasanya okey je kot. Betul. Nombor sijil, QR tu semua power-power lah. Untuk masa yang diberi ni sejam ke setengah jam, dah setengah jam dah. Belum lagi, 9:31. Okay, klik launch tadi. Kalau perasan ada ikon warna merah, klik launch. Lepas tu nanti dia bagi loading sekejap, generating new job. Okay, sementara tu kalau cikgu-cikgu ada apa soalan nak tanya, boleh typekan ataupun boleh buka mic, kita borak-borak. Okay, so job name ni kita boleh letak apa-apa sahaja. Okay, cikgu nak tanya guna app AutoCAD Document Studio tu mana lebih mudah kita buat? Dua-dua sama je. Ada pro and cons dia lah. Macam kita bawa kereta, kereta Proton ke kereta Pro 2. Dua-dua kereta boleh sampai daripada rumah pergi sekolah. Beza dia, yang ini ada lebih sikit, yang ini ada kurang sikit. Benda yang sama jugalah. Hampir sama. Okay, so job name kita boleh buat lah e-sijil kursus. Contohnya. Lepas tu kita boleh klik next. Dekat bahagian yang kedua, dia tanya choose template. Okay, template ni tadi kita dah buat dah. Kalau ingat, tajuk dia adalah tapak sijil. Okay, so kita boleh pergi from drive. Kemudian biasanya dia akan ada atas kali ni lah. Sebab recently use. Kita klik dekat tapak kita tu. Lepas tu pilih select. Cikgu Rashid tanya nak guna AutoCAD ni kena guna email e-didik yang diregisterkan. Betul. Nak guna email lain pun boleh. Tak ada masalah. Tapi email e-didik dia ada special document studio tu lah. Kita dah beli lesen yang premium kan. Okay. So kalau dekat belah sini dah ada, dia pilih currently selected template. Klik next. Okay. Kemudian dia akan pergi dekat page nombor 3, map source data. Okay. Kalau perasan tadi dekat Google Sheet ni, kita dah buka satu sheet baru. Tajuk dia format. So kita nak merge tab format. Buka dulu siap-siap ni, format. Okey, lepas tu dia akan padankan nama guru, map tu, nama guru, nombor kad pengenalan, tajuk khusus, tarikh. Kalau semua ni dah okey, klik next. Okey, kemudian file name. Kita nak bagi tahu file name ni adalah tajuk apa. Mungkin kita boleh buat e-sijil. Lepas tu kita klik dekat ikon tepi ni ada arrow, pilih nama guru tu, kemudian paste, Ctrl V. Lepas tu boleh buat tajuk apa tajuk khusus je. Okey. Tajuk khusus. Okey. Buat kurungan. Ini hanya untuk rename lah. Supaya bila guru-guru tu dapat PDF dia, nanti akan ada ni e-sijil, nama guru tu dalam kurungan tajuk khusus. Okey. Kemudian bahagian type ni kita boleh pilih PDF. Lepas tu yang ini biar je multiple. Kemudian klik next. Alright. So sekarang dia tanya choose destination folder. Okay. Tadi saya dah bagi tahu kita buat satu folder baru, kemudian buatkan satu folder kosong supaya semua e-sijil yang kita nak buat tu nanti dia akan parking kat dalam ni. So patah balik kat sini, kita buang yang ini dulu. Remove, yes. Choose folder. Tajuk dia adalah koleksi sijil. Koleksi sijil, klik select. Kemudian kita klik next. Ni dynamic ni tak perlu. Ni set merge condition. Ini boleh juga nak buat. Tak nak buat pun tak apa. Klik next. Share document and send email. Ini kita boleh pilih share sebab kita nak emailkan orang tu sijil dia. Share document as PDF. Allow collaborator to reshare ni kita pilih no. Okay, tu kita nak hantar email tu nanti kepada siapa. Klik dekat arrow ni, kita ambil email address, kita paste kat belah sini. Kemudian reply tu biar type in subject. Tajuk email tu adalah benda yang sama juga macam dekat belakang tadi tu. Back kejap. Okay, ni dekat file name dia. Copy, pergi next. Okay, dekat subject dia. Paste.
Lepas tu kita boleh mengayat sikit dekat bahagian email dia. Salam sejahtera. Kita panggil nama cikgu dia tu. Nanti keluar nama dia. Dilampirkan e-sijil anda di ruangan attachment. Bagi kursus bertajuk. Ambil tajuk kursus ni. Okey. Lepas tu harap maklum. Terima kasih. Okey. Lepas tu kita boleh klik next. Alright. Last sekali adalah add or remove job trigger. Kita boleh pilih run on form trigger. Okay. Kalau form trigger ni maksudnya nanti setiap kali orang isi form, AutoCred akan terus run dan dia akan terus hantar ke email siapa yang isi tu. Untuk tutorial ni kita pilih yang ini lah. Supaya nanti kejap lagi saya suruh cikgu-cikgu isi. Nanti terus akan dapat. Bila dah habis dah tak ada next, kita boleh klik save. Okay. Tunggu kejap. Alright. Kalau dah, kita boleh klik button run ni. So nanti disebabkan dekat belah sini saya ada satu je yang dah isi. Nanti kita tengok jadi ke tak jadi. Alright. Dia ada running kejap. Job e-sijil khusus. Okay. So, bila benda ni dah running, automatically dekat belah tepi tu, dia akan tambah beberapa kolom tambahan. So, biarkan aja. Nanti kejap lagi siap. Lepas tu kita boleh tengok hasil dia jadi ke tak jadi. Okay, yang ini bila dah patah balik ke sini, kita boleh tekan close. Alright. So, dia akan ada tambahan merge.id 1, 2, 3, 4. Ada 4 kolom tambahan yang dia akan buat. Kat belah hujung ni dia akan bagi report. Document successfully created, successfully merged, PDF create, email send. Okay. So nak tengok sijil tu jadi ke tak jadi, kita boleh klik dekat nama ni, kemudian kita klik link tu. Nanti dia akan buka dekat new tab. Kemudian kita boleh nampak sijil penyertaan, okey, nama, IC tipu ni, tajuk khusus, tarikh. Bertempat di rumah masing-masing. Okey, dah siap. Alright, so siap satu sijil yang basic kan ni. Okey, nak tengok dia jadi hantar ke email ke tak, kita boleh buka email. mail.google.com. Okey, ni tengok. Dia ada e-sijil, nama orang tu, tajuk dia. Okey, salam sejahtera. Dia panggil nama cikgu tu. Dilampirkan sijil, bertajuk. Okey. Lepas tu kalau dia nak, dia boleh klik dan dia boleh download ataupun boleh print. Okey, siap untuk bahagian yang ini. Setting AutoCred. Ini dah siap. Last part, setting Google Data Studio. Okey, cikgu ni tanya dokumen studio yang kita dapat nak tanya tak faham, tertinggal. Kena daftar ke? Selama ni guna yang free. Betul. Cikgu Rashid, kalau dokumen studio, dia ada dua version. Satu version free, satu version premium. Kalau kau nak tahu premium ke free, pergi dekat add-on, dokumen studio. Tengok dekat bahagian mana open open kot. Okay. Pergi tengok dekat bahagian open. Okay. Kalau ada dekat belah atas ni dokumen studio 19.0.0, maksudnya ini adalah premium punya version. Kalau yang free version, kat atas ni dia tulis free trial. Lepas tu dekat bawah sekali dia ada bagi tahu upgrade to get premium version ke macam tu lah. Okay. So kalau siapa yang tak dapat lagi dokumen studio full version, kena masukkan lah. Rugi sebab kita dah ada yang free. Sayang lah kalau tak guna. Okay, cikgu kalau ada masa tunjuk yang dokumen studio pula untuk jana sijil. Ui, benda yang sama je. Setting buat marker dia. Kalau marker untuk AutoCred, yang ni less than 2 kali, more than 2 kali. Kalau yang dokumen studio, apa nama dia? Curly bracket 2 kali. Lepas tu yang belah sini pun sama, curly bracket 2 kali. So tukar semua marker. Lepas tu baru setting dekat dokumen studio. Alright, so ada cikgu-cikgu yang nak try isi form ni.
Mana? Isi form ni, lepas tu tengok sijil dia. Jadi ke tak jadi? Ada yang nak try? Kalau nak try, saya pastekan balik link form dia dekat ruangan chat. Okay. So boleh tengok dekat ruangan chat tu. Boleh isi lah uluk-uluk. Cikgu Abdul Karim dengan Cikgu Sharifah. Dia dah isi. So tengok dekat belah tepi ni, autocorrect dia dah terus run. Sebab tadi kita buat automatically. Oh, okay, silap. Kita tak masukkan tarikh lagi. Sorry dekat bahagian tarikh ni kita baru buat untuk atas sekali je. Kita tak buat untuk ke bawah. Okay, kalau nak buat yang ke bawah tu kita kena buat reformula. Reformula, Ctrl Shift Enter. Lepas tu A2.2A. Okay, so nanti dia akan terus susun ke bawah. Rasanya yang atas-atas ni dapat sijil dia dekat bahagian tarikh tu kosong. Okay, tengok jap. Cikgu, ni kan betul. Sorry Alright, kejap. Kita kena adjust sikit ni supaya dia tak if error. Lepas tu comma, kurungan-kurungan, enter. Oh, tarikh dah tak betul pula. Format, tukar tarikh, date. Alright, so bila dah siap ni, sijil dah ada. Next step adalah kita nak pergi ke Google Data Studio. Okay, Google Data Studio ni adalah tempat untuk kita buat carian. Alright, so kita pergi balik dekat sini. Buka new tab, datastudio.google.com. Okay, kita nak buat lebih kurang macam gini. Contohnya, ni carian ID e-didik Malaysia. Okay, dekat belah atas ni ada header dia. Lepas tu, ruangan kosong ni masukkan nombor telefon anda. Okay, masuk nombor telefon kat sini, nanti dia akan bagi first name, email, password. Kita nak buat lebih kurang macam gini. Lepas tu, kalau kita tengok mana lagi ni, carian e-didik. Bukan ni. Mana? Semak data ni. Bengkel online e-didik ni pun sama juga. Dekat belah atas ni masukkan apa ni? Email. Masukkan email, nanti dekat belah bawah ni boleh dapat tahu data dia. So macam mana nak buat benda ni? Kita pergi dekat blank report. Okay, lepas tu dia tanya data kita ada dekat belah mana. Kita pilih Google Sheet. Kemudian kita boleh pilih ambil yang borang penyertaan khusus ni tadi. Lepas tu pergi dekat bahagian format. Kemudian boleh klik add. Okay, boleh rename dulu dekat belah sini. Carian e-sijil kursus. Okay, ini kita boleh besarkan. Alright. So, dekat belah sini, dia akan automatically masukkan satu table yang kosong. Okay, so apa yang kita nak adalah kita nak masukkan URL dia. Merge document URL. Ni link sijil cikgu-cikgu tu nanti. Lepas tu kita nak masukkan nama guru tu. Dan juga tajuk khusus dia. Bahagian yang email ni kita nak buangkan. Lepas tu nampak kalau ada banyak null ni, kita boleh tutup dia dengan filter. Kita boleh exclude nama guru kot. Nama guru is null. Supaya nanti mana-mana yang null tu dia akan tutup, hilang. Okay, dia keluar yang ada nama sahaja. Alright, yang ini boleh adjust. Siapa yang nak belajar pasal makeup data studio tu nanti boleh tanya cikgu yang pakar lagi. Saya buat yang basic je ni dulu. Okay, so sekarang ada senarai nama guru, tajuk dia dan juga link sijil. Yang record count ni kita boleh buang dengan pergi dekat belah tepi ni, metric. Kita boleh klik X. So ada 3 je. Tapi kita tak nak tunjuk mana-mana. Tak nak tunjuk mana-mana ni kan. Apa ni? Data lagi. So kita boleh klik add a control. Kemudian pilih input box. Pilih input box. Kemudian kita boleh buatkan kotak. Okay, dekat bahagian input ni kita boleh masukkan nombor kad pengenalan. Kita tarik, drag dekat control field. Nombor kad pengenalan. Okay, nombor kad pengenalan. Kemudian yang dekat belah bawah ni kita boleh
tutupkan dia. Kita tunjuk satu sahaja. Okey. Dah ke belum Dah ke belum? Okey. Kita tak nak tunjuk nama guru yang pertama ni. Cara dia adalah kita pergi dekat Google Sheet tadi tu. Kita boleh masukkan satu data yang kosong. Tengok jadi ke tak jadi Dulu refresh. Okey, jadi. Alright. So dekat belah bawah ni kita boleh pergi style. Kita tak nak ada perkataan null tu, kita boleh show blank. Alright. Lepas tu ni 1/10 ni pun tak nak, kita boleh buangkan dia punya style. Ni pagination ni. Okay, kalau ada tunjuk yang bawah, kita tutup. So, ada nampak yang macam gini sahaja, yang basic. Okay, ni kira macam dah siap lah ni. Kita boleh klik dekat view. So, nanti guru-guru kalau dia nak check untuk IC ataupun nak dapatkan sijil dia macam mana, dia kena masukkan IC dia dekat sini. So, contohnya saya ambil IC Olok ni, copy, pergi dekat data studio, kita klik, lepas tu kita hit enter. Kenapa tak jadi? Ada guru-guru yang tahu? Nombor kad pengenalan, kita dah ambil. Lepas tu kita pergi kat sini. Kena letak filter kot. Filter dekat mana tu? Cikgu? Agak tak pandai ke? Bawah sekali kot. Cuba dekat apa yang input box kat pengenalan tu. Lepas tu pergi style. Tengok style dia. Style, okay. Lepas tu? Yang dekat input box tu equal search type tu. Mana Atas ni? Bukan, bawah sikit. Ni? Bawah sikit. Equal? Tu cuba klik. Cuba contain. tukar. Apa? Okay, lepas tu kita try refresh. Kita view. Cuba paste balik. Enter. Pun tak jadi juga. Kita try tengok email orang lain. IC orang lain. Enter. Pun tak jadi juga. Okay, so part yang ni nanti bagi saya study dulu. Okay, tapi lebih kurang cikgu-cikgu boleh explore lah dekat belah sini. Kita masukkan jadual dulu. Lepas tu pilih add a control. Ambil yang input box ni. Okay. So sampai situ saja. Bagi saya masa sikit untuk study benda ni. Kenapa dia tak jumpa. Nanti kalau saya dah tahu, saya share balik. Baik. Itu sahaja. Ada berapa soalan nak tanya? Ya, yang nak tanya yang data studio tu. Nak daftar tertinggal lah maklumat tu. Itu kena masuk grup yang ada data studio. Dokumen studio tu. Okay. Alright. Daripada Google Form, Google Slide dengan Google Sheet. Okay ke? Boleh buat? Beres setakat ni. Okay. Nanti saya tengok balik apa formula yang mungkin tersilap. Tapi konsep dia lebih kurang macam gitu lah. Alright. So kalau tak ada apa-apa, kita stop sampai di sini sahaja. Okay, terima kasih. Alright, terima kasih banyak. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Selamat malam. Okay, Assalamualaikum. Sambungan daripada video sebentar tadi. Tadi kita ada masalah dekat data studio ni. Bila kita cuba nak search, dia tak keluar nama guru, dia tak keluar sijil mana satu. So macam mana cara nak buat? Kita pergi dekat bahagian resources. Manage edit data sources. Pergi dekat bahagian edit. Kemudian kita betulkan dekat belah sini. Okay, kalau nampak dekat belah sini, nombor kad pengenalan, dia pilih date and time. Padahal kita kena tukar jadi text. Okay, dekat merge doc URL, kita kena pilih URL. Supaya bila kita klik tu, akan keluar sebagai link. Kemudian yang lain ni, biasanya akan ada banyak teks. Kemudian dah okay, klik finish. Klik close, lepas tu kita boleh refresh. Okay, kemudian kita boleh pergi dekat view, nak test. Kita boleh pastekan nombor kad pengenalan tu, enter. Maka keluarlah nama guru tu, tajuk dia dan juga link khusus. Bila klik, dia akan buka new tab. Dapatlah tengok sijil. Okay.
Itu saja. Semoga bermanfaat.